Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizuddin bin Nur Hasnan. Saya merupakan penolong ketua program ukur geodetik daripada Institut Tanah dan Ukur Negara. Selamat datang ke kursus dalam talian UGE 03/20, ini kursus pengenalan kepada pelbagai peralatan ukur. InsyaAllah pada hari ini anda akan didedahkan dengan beberapa topik mengenai dengan ilmu ukur, disiplin-disiplin ukur dan juga apakah peralatan yang digunakan oleh juru ukur di luar sana untuk melakukan aktiviti-aktiviti pemetaan. Di dalam kursus ini anda akan didedahkan kepada 3 bentuk slot yang akan berlaku, di mana pada slot yang pertama kita akan didedahkan dengan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu ukur itu sendiri dan apakah cabang-cabang yang ada dan apakah cabang-cabang yang diceburi oleh juru-ukur itu sendiri, kerana ukur-ukur ini sendiri mempunyai banyak prospek dan juga asas bidang yang berbeza. Dan yang kedua pula adalah kita akan mengikuti apakah peralatan-peralatan yang digunakan oleh juru ukur di luar sana untuk melakukan kerja-kerja ukur yang tertentu seperti di darat, di udara dan juga di dalam laut. Manakala pada slot yang ketiga pula anda akan didedahkan dengan beberapa tips dan juga potensial kerja yang anda akan ceburi, khususnya kepada pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi dan juga mana-mana pelajar sekolah yang berminati untuk menceburi bidang ini. Slot ini akan dibentangkan oleh saya Rabiul Khair bin Muhammad Noor, yang ini ketua program ukur geodetik daripada Institut Tanah dan Ukur Negara. Sama-sama kita nantikan. Semoga apa yang disampaikan dalam kursus ini dapat menambah ilmu anda sendiri dan juga membuka minda anda mengenai apakah yang dimasukkan dengan juru ukur, apakah bidang-bidang kerjaya yang diceburi oleh juru ukur, dan juga mungkin membawa kepada info-info supaya anda dapat gunakan di masa yang akan datang. Selamat menonton. Apakah yang dimasukkan dengan ilmu ukur? Ilmu ukur boleh ditaktifkan sebagai cara-cara atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik-titik ini diplot di atas kertas lukisan dengan menggunakan skala yang sesuai, maka bentuk muka bumi semula jadi atau ciptaan manusia seperti bukit, sungai, jalan raya, landasan kereta api, bangunan dan lain-lain akan dapat dibentuk dan dipaparkan dalam sebuah plan di atas kertas dengan skala yang betul dan juga menggambarkan keadaan sebenar di satu kawasan tersebut. Yang saya masukkan ke sini adalah ilmu-ilmu ukur ini digunakan, dipraktikkan untuk menghasilkan satu gambaran secara total bagi satu kawasan tersebut. Means mereka akan mencerapkan kawasan tersebut dan apabila diorang ukur kawasan tersebut, mereka akan aplikasikan dia dan bentukkan dia dalam plan supaya kita dapat mengetahui apa yang terdapat di kawasan tersebut di atas satu permukaan plan. Seperti yang saya katakan pada awal permulaan video ini tadi, di mana bidang ukur ini mempunyai banyak cabang dan dalam bidang ukur ini sendiri mempunyai cabang-cabang ukur yang mempunyai disiplin ukur yang berbeza. Terdapat 7 cabang-cabang ukur yang dapat kita klasifikasikan dan kita akan bagi sedikit menyentuh cabang-cabang ini di dalam slide ini. Di mana cabang ukur yang pertama ialah ukur kadastra. Ukur kadastra adalah pengukuran bagi tujuan pengeluaran surat hak milik tanah, termasuklah pengeluaran hak milik serta dan juga hak milik serta. Di mana tugas-tugas pengeluaran hak milik tanah di semenanjung Malaysia adalah diperkuatkan dalam Kanun Tanah Negara 1965. Di Sabah tertakluk kepada Ordinan Tanah Sabah bab 68 dan di Sarawak pula adalah Akta Tanah Sarawak bab 81. Antara contoh-contoh ukur kadastra ini adalah sebagai contoh ukur kesepadanan antara negara, negeri, daerah, mukim dan juga bandar. Dan mungkin anda juga pernah dengar mengenai ukur pecah sepadan, ukur pecah tanah ataupun ukur untuk melakukan penyatuan tanah. Dan juga yang ketiga ini adalah perkara yang agak baru, tidaklah baru tapi maybe kurang didengari, di mana ia adalah pecah bahari bangunan, di mana ia akan dipanggilkan sebagai ukur strata. Tujuan ukur kadastra ini dilakukan adalah secara amnya untuk pengeluaran hak milik tanah ataupun pengeluaran hak milik ke atas unit tersebut dan juga merizab tanah-tanah kerajaan bagi tujuan jalan, talian air, landasan kereta api dan juga kegunaan awam. Yang ketiga ialah melakukan pengambilan tanah untuk tujuan awam seperti masjid, sekolah dan juga tanah-tanah kubur.
Yang nombor 3 itu maybe anda pernah dengar kerana mengenai rizab masjid, rizab kubur, rizab sekolah, rizab jalan dan sebagainya. Cabang ukur yang kedua ialah ukur hidrografi. Kerja ukur hidrografi ini telah dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kerja-kerja pembinaan jeti dan juga penyertaan pelabuhan. Kini kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja cari gali minyak dan juga gas asli di offshore. Perbezaannya yang ketara adalah pada teknik-teknik dan peralatan yang digunakan dan benda yang diukur. Sebagai contoh, kerja-kerja hidrografi ini kita lebih familiar ataupun dengar mengenai kehadiran juru ukur di atas laut. Apa yang dimaksudkan dengan kerja-kerja cari gali minyak, di mana mereka akan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk mendapat kedalaman dalam laut dan juga mengeksplor apa yang ada dalam dasar laut. Cabang ukur yang ketiga ialah ukur topografi. Ukur topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai kedudukan dan bentuk objek di atas permukaan bumi, sama ada semula jadi ataupun ciptaan manusia. Atau erti kata lain, sebenarnya ukur topo ini adalah aktiviti pengumpulan untuk merekod objek semula jadi ataupun binaan manusia ke dalam pelan. Pelan ini juga kerap dilakukan oleh designer ataupun arkitek bagi tujuan perancangan dan juga semakan sebelum dan selepas berdirinya suatu struktur atau bangunan. Kita panggil dia sebagai topo plan dan juga as-built plan. Banyak kaedah yang digunakan untuk tujuan ukur topo ini, di mana kita boleh menggunakan cara-cara kerja ukur aras, ukur tachymetry ataupun dengan cara yang lebih mudah, kaedah fotogrametri ataupun penderaan jauh. Yang ini LiDAR. Seterusnya adalah bidang astronomi. Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, serapan ini dijalankan ke atas heavenly bodies ataupun objek samawi seperti matahari, bulan dan bintang bagi menentukan posisi di permukaan bumi dalam bentuk latitude dan longitude. Seterusnya, untuk mendapatkan azimut bagi mengawal azimut pada titik di bumi. Nilai serapan dan hasil penghitungan dan lain-lain data yang digunakan adalah dalam bentuk sudut. Bidang ini juga sebenarnya yang melibatkan pengukuran masuk atau akhirnya bulan-bulan Islam seperti anak bulan Ramadan, bulan Syawal, awal Muharram dan bulan-bulan seterusnya. Kaedah pengukuran yang kelima ialah dengan menggunakan ukur GNSS, iaitu Global Navigation Satellite System. GNSS adalah satu kaedah canggih dalam menentukan kedudukan di atas muka bumi. Ia melibatkan hubungan daripada pengguna, iaitu alat penerima itu sendiri yang boleh menerima isyarat satelit yang dilancarkan dari angkasa lepas khusus untuk tujuan pendudukan. Satelit tersebut berada dalam edaran orbit masing-masing di angkasa lepas. Terdapat 5 jenis satelit GNSS yang digunakan untuk mengetahui kedudukan, iaitu GPS keluaran Amerika Syarikat, Galileo daripada Kesatuan Eropah, Beidou daripada China, GLONASS daripada Rusia dan juga QZSS daripada Jepun. Kepengunaan sistem GNSS ini tidak lagi asing daripada kita sebagai pengguna dan selalu kita gunakan tanpa kita sedar. Salah satu kaedah penentu kedudukan adalah dengan memesan sekurang-kurangnya 4 satelit. Kemudian, proses transliterasi akan berlaku dan data yang diterima dan diproses bagi mendapatkan nilai posisi suatu stesen GPS itu dalam 3 dimensi. Kaedah ini telah pun digunakan untuk mempertingkatkan mutu-mutu koordinat jaringan kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah-kaedah konvensional, dan kaedah ini juga telah mula digunakan dalam sektor pembinaan bagi tujuan pengiraan isi batu tanah dan juga pengukuran SB, di mana teknik ini memudahkan dan mempercepat kerja-kerja di lapangan. Seterusnya, ukur yang keenam adalah ukur utility. Ukur utility adalah salah satu cara pengukuran untuk merekod segala bentuk utility yang terdapat di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah. Ukur utility ini adalah perlu bagi menghasilkan plan utility, dan pelan utility tersebut akan digunakan sebagai rujukan untuk membuat pembinaan atau perubahan struktur pada satu kawasan tersebut. Dengan merujuk pada utility, ia dapat membantu perancangan susun atur pemasangan aktiviti yang baru. Ukur dan pemetaan utility ini adalah sangat penting. Sebagai contoh, pada suatu kawasan tersebut, ia mempunyai kabel fiber optik ataupun kabel telekom, kabel elektrik ataupun pipe air. Jika sesuatu badan yang datang untuk menggali untuk tujuan pembinaan dan mereka tersalah gali dan merosakkan utility tersebut, kos untuk membaik pulih utility ini yang terkesan adalah sangat tinggi. Jadi, ukur pemetaan utility ini adalah penting dan kita boleh labelkan dia adalah sebagai ukur yang sangat kritikal. Cabang ukur yang terakhir ialah sensor dan pemetaan udara. Penggambaran udara merupakan kaedah pemeliharaan jauh yang paling awal diperkenalkan.
Gambaran dijalankan dengan kamera khas yang dipasang pada pesawat terbang yang stabil seperti kapal terbang dan juga helikopter. Tapi itu adalah merupakan cara-cara yang lama, dan cara yang terbaru adalah dengan menggunakan teknologi drone. Ini, teknik pengumpulan data image untuk pemprosesan data topo boleh menggunakan drone sahaja. Dengan teknologi ini, image yang diambil boleh digabungkan dan diproses untuk menjadikan satu flight dan digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, sensor ataupun penderaan jarak jauh ini juga kian berkembang, di mana alatan seperti terrestrial laser scan dan juga LiDAR kini telah digunakan secara meluas. Pada slot seterusnya, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai alatan ini. Sekian, itu adalah serba sedikit info mengenai disiplin ukur yang ada di dalam bidang numismatik ini. Berbagai cara-cara dan teknik yang boleh digunakan ataupun dilakukan untuk mendapatkan data-data ini dan dihamparkan ke atas sebuah peta. Sampai sini sahaja bagi slot untuk hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di slot yang seterusnya.